Salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC ini adalah berkenaan dengan bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa, di mana subtopik dia adalah berkaitan dengan 7.1 bahagian D iaitu berkenaan dengan dasar pelindungan. Okey, bahagian yang kita akan fokuskan adalah berkenaan dengan kesan tarif. Untuk bab 7 ekonomi antarabangsa ini, dia mempunyai 3 subtopik yang utama. Bagi subtopik yang pertama itu adalah berkenaan dengan 7.1 perangan antarabangsa, diikuti dengan 7.2 iaitu imbangan pembayaran, dan bagi subtopik yang terakhir itu adalah berkenaan dengan 7.3 iaitu kadar pertukaran asing. Jadi sekarang marilah kita fokus berkaitan dengan subtopik yang utama dulu iaitu berkenaan dengan 7.1 perangan antarabangsa. Berkenaan dengan subtopik 7.1 perangan antarabangsa ini, ia adalah terdiri daripada beberapa subtopik yang kecil. Okey, yang pertama itu adalah berkenaan dengan A, konsep, diikuti dengan B, teori faedah berbanding, lepas itu C, kadar syarat perdagangan yang juga boleh dikenali sebagai KSP, sambung dengan subtopik kecil yang terakhir iaitu D, dasar perlindungan. Jadi sekarang kita akan fokus yang berkaitan dengan D iaitu dasar perlindungan. Berkenaan dengan D, dasar perlindungan ini, dia adalah terdiri daripada 1 Roman berkenaan dengan takrifan dia, 2 Roman sebab, 3 Roman jenis dan kesan, dan 4 Roman itu adalah berkenaan dengan kesan negatif. Okey, yang kita akan fokuskan adalah berkenaan dengan 3 Roman iaitu jenis dan kesan bagi dasar perlindungan. Okey, sebelum kita teruskan berkaitan dengan jenis dan kesan dia, sekarang Miss akan cuba terangkan sikit apa itu sebenarnya dasar perlindungan. Untuk maklumat pelajar, dasar perlindungan ini sebenarnya merupakan dasar yang diambil oleh kerajaan untuk melindungi industri tempatan. Okey, misalnya kalau katakan kita akan kenakan cukai ke, okey, supaya kita boleh kurangkan import. Kalau import itu dapat dikurangkan, maka kita dapat galakkan rakyat tempatan supaya menggunakan barang buatan Malaysia. Jadi dasar perlindungan ini adalah langkah-langkah ataupun kita kata tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk melindungi industri tempatan supaya kita dapat kurangkan import ataupun kita juga boleh galakkan pengeluaran ekspor. Okey, jadi sekarang kita akan fokus berkaitan dengan jenis bagi dasar perlindungan ini dan nanti kita juga akan kaji dari segi kesan dia. Jenis dan kesan. Okey, sekarang kita tengok berkaitan dengan jenis dulu. Okey, bagi jenis dasar perlindungan ini, sebenarnya dia terdiri daripada 2 komponen yang utama sahaja, iaitu tarif, okey, dan lagi satu adalah bukan tarif. Okey, untuk maklumat pelajar, bagi tarif ini, kalau bahasa Inggeris kita akan kenali dia sebagai tarif. Okey. Sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan tarif. Okey, bagi tarif ini, dia adalah terdiri daripada tarif spesifik dan lagi satu adalah tarif ad valorem. Okey, dan nanti kita akan kaji dari segi kesan tarif itu dan kesan tarif ini kita akan kaji melalui raja. Okey, berkaitan dengan bukan tarif pula, okey, dia adalah terdiri daripada kuota, diikuti dengan embargo, kemudian kadar pertukaran asing dan yang terakhir itu adalah berkenaan dengan subsidi ekspor. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok apa itu sebenarnya adalah tarif.
Tarif dari segi definisi dia, dia sebenarnya adalah cukai. Okey, tetapi pelajar kena ingat kalau sebut pasal tarif sahaja, dia adalah cukai yang dikenakan terhadap barang import. Itu dikenali sebagai tarif. Okey, jadi itu definisi bagi tarif. Ingat ya, cukai yang dikenakan terhadap barang import. Kan tadi Miss ada sebut dia terdiri daripada spesifik dan juga ad valorem kan. Okey, sekarang kita akan cuba tengok apa itu sebenarnya tarif spesifik. Tarif yang secara spesifik punya, dia sebenarnya adalah cukai tetap ataupun juga boleh dikenali sebagai cukai sekaligus. Okey. Cukai tetap yang dikenakan, okey, katakanlah adalah RM500 bagi setan beras. Okey, jadi cukai yang dikenakan tanpa mengambil kira perubahan harga beras. Bermaksud dekat sini, kalau katakan, okey, cukai yang dikenakan ataupun kita kata ini adalah cukai import kan. Kalau katakan kita import beras, 1 tan itu adalah dikenakan 500. Kalau katakan nak import sebanyak 2 tan, dia akan darab dengan 2 lah, akan jadi 1000. Itu maksudnya perkenaan dengan cukai spesifik. Okey, bermaksud dia tidak ambil kira dari segi perubahan harga beras itu. Okey, jadi itu perkenaan dengan tarif spesifik. Okey, seterusnya kita cuba tengok perkenaan dengan tarif ad valorem pula. Okey, berkaitan dengan tarif ad valorem ini, dia sebenarnya adalah cukai perkara. Okay. Kenapa kita kata perkara ya? Ingat, perkara itu bermaksud adalah dari segi peratusan. Okay, maksudnya kita akan kaji peratusan dia. Okey, cukai yang dikenakan berdasarkan nilai barang yang diimport. Boleh nampak dekat sini. Nilai barang yang kita import itu berapa? Okey, nanti kita akan kenakanlah cukai dan dia adalah berdasarkan cukai perkara. Okey, kita cuba tengok satu penerangan yang lebih lanjut lagi. Jika tarif yang dikenakan adalah 7%. Okey, anda boleh nampak ada peratusan kan? Kanis kata peratusan itu dia berkaitan dengan cukai perkara. Okey, katakan dia adalah 7% bagi barang A, maka jumlah cukai import adalah 7% daripada harga barang A. Bermaksud barang A, harga dia berapa itu kita akan darab dengan peratus yang dikenakan. Itu sebenarnya merupakan cukai yang akan dikenakan. Okey? Okey, jadi selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan tarif, okey, bagi spesifik dan juga ad valorem. Okey, sekarang kita akan tengok kesan tarif itu secara raja. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok raja ini. Ini adalah kesan tarif ya dan kita akan kaji dari segi raja dia. Untuk maklumat pelajar, raja yang disediakan ini dia sebenarnya adalah berkaitan dengan pasaran. Tetapi pelajar kena ingat pasaran ini adalah merujuk pasaran barang di mana pelajar sudah belajar berkaitan dengan keseimbangan pasaran barang ini pada semester 1. Okey, jadi kalau sebut berkaitan dengan pasaran barang, okey, ini asalannya kita sediakan paksi X, paksi Y dan paksi Y ini kita akan labelkan dia sebagai harga P. Okey, itu harga bagi sesuatu barang dan boleh buat kurungan RM. Kemudian bagi paksi X ini pula, okey, dia merujukkan kepada kuantiti dan kurungan unit. Ingat ini adalah pasaran barang, tak kisahlah pasaran barang apa yang pelajar nak kaji. Mungkin kita kata pasaran barang ini adalah merujuk kepada pasaran kereta ke? Okey, dan lain-lain barang lagi lah. Okey, memandangkan kita nak kaji pasal pasaran barang, seperti biasa kita mesti ada kelok permintaan dan juga kelok penawaran. Jadi sekarang Miss akan sediakan kedua-dua kelok tersebut. Okey, bagi kelok permintaan, dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan labelkan D. Kemudian berkenaan dengan kelok penawaran pula, dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Inilah dia, mencerun ke atas.
dan labelkan S. Okey, seperti biasa kita akan tentukan titik keseimbangan pasaran dulu pada titik E dan ini kita labelkan sebagai E0. Buat dotted line tarik ke sebelah kiri, ini adalah P0 dan dotted line ke bawah, ini adalah Q0. Okey, jadi ini sebenarnya merupakan apa yang pelajar pernah belajar dalam semester 1. Sekarang kita hanya ulang balik sahaja benda yang sama. Cuma sekarang, kan tadi Miss kata kita nak fokus pasal tarif kan? Okey, tarif itu adalah berkaitan dengan cukai. Dan kenapa cukai dikenakan? Akibat kita jalankan perangan antarabangsa. Bermaksud yang ini, dia sebenarnya adalah merujuk keseimbangan pasaran bagi sesuatu barang sebelum perangan antarabangsa dijalankan. Okey, kalau sebelum perangan antarabangsa dijalankan, bermaksud ini adalah di dalam sesebuah negara. Kalau katakan dalam sesebuah negara itu, kita akan guna satu terms yang dikenali sebagai domestik. Saya ulang, terms yang kita pakai adalah domestik. Domestik itu bermaksud dalam negara. Maksudnya penawaran ini dia sebenarnya adalah SD. D ini is actually stand for domestic. Okey, begitu juga dengan permintaan. Okey, juga saya akan letak satu D dan D ini juga merujuk kepada domestik. Ingat, domestik itu adalah dalam negara. Jadi selepas kita sediakan raja yang sedemikian, seperti biasa kita akan praktis macam mana nak huraikan raja ini. Okey, untuk peringkat yang pertama, yang ini adalah berkenaan dengan sebelum PAB. PAB itu maksudnya perangan antarabangsa ya. Jadi kalau kita nak huraikan, kita boleh sebut bahawa keseimbangan pasaran bagi sesuatu barang tercapai apabila kelok permintaan, anda boleh sebut kelok permintaan domestik bersilang dengan kelok penawaran domestik pada tingkat harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, hanya ada 5 perkara sahaja yang pelajar perlu huraikan. Okey, jadi yang ini Miss pun sebut ini adalah keseimbangan pasaran. Anda boleh spesifik bagi sesuatu barang. Okey, mungkin anda nak spesifik barang apa ke? Okey, you can just go ahead. Tapi pastikan huraian anda mesti ada sebut keseimbangan dia adalah pada titik E0 apabila kelok permintaan domestik DD bersilang dengan kelok penawaran domestik. Okey, pada harga keseimbangan P0 dan juga kuantiti keseimbangan Q0. Okey, pastikan ada perkara berkaitan untuk peringkat yang pertama yang berkenaan dengan sebelum PAB. Okey, jadi itu berkenaan dengan sebelum PAB. Okey, sekarang kita akan jalankan perangan antarabangsa. Bermaksud kita akan import sesuatu barang. Kalau katakan ini adalah pasaran kereta, jadi import kita adalah import kereta lah. Kita akan import kereta. Cuba bayangkan, ini pasaran kereta ya. Kalau katakan kita import kereta, penawaran kereta akan semakin bertambah ke berkurang? Ya, mestilah semakin bertambah kan? Kalau bertambah itu, nanti dia akan menyebabkan kilo S itu beralih ke sebelah kanan. Okey, bermaksud nanti Miss akan sediakan kilo penawaran yang baharu itu dan pastikan dia adalah beralih ke sebelah kanannya. Sekarang Miss akan tunjukkan kilo S yang baharu itu. Ya, pastikan dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan jangan lupa sila tunjuk anak panah. Dan S ini adalah S yang baru. Biasanya memang kita letak S1 sahaja kan. Tetapi untuk kali ini pelajar boleh tulis SD sebab tadi adalah D punya kan. Tanpa M. M dekat sini adalah merujuk kepada import. Okey? Dan seperti biasa kita akan tentukan keseimbangan yang baharu.
Okey, E1 dekat sini. P1. Begitu juga dengan Q1. Okey, jadi selepas kita tunjukkan peralihan kelok ini, seperti biasa, lepas kita tunjukkan pada pelajar kena tahu macam mana nak huraikan. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan huraian dia ya. Okey, jadi untuk perenggan yang kedua ini, kita akan fokuskan dia sebenarnya adalah selepas PAB. Okey, tadi pelajar kena fikir semula apa yang berlaku dulu dekat sini. Kan saya kata kita jalankan PAB kan, dan kemudian menyebabkan penawaran dia meningkat. Lepas itu kelok dia beralih ke sebelah kanan kan. Maksudnya kita kena huraikan bahagian itu dulu, okey? Selepas perangan antara bangsa dijalankan, okey, kita kata ada yang import lah. Okey, dan import sesuatu barang ini akan menyebabkan penawaran bagi barang berkaitan akan meningkat. Jadi anda cuba tengok penawaran sudah meningkat. Kita kena kaitkan dengan kelok penawaran. Maka kelok penawaran akan beralih, berlakunya peralihan kelok ya, beralih ke sebelah kanan. Jadi pelajar kena spesifik dari mana ke mana tu. Dari SD ke SD tanpa M. Okey, jadi kita pun huraikan. Okey, dari SD ke SD tanpa M. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan huraian bagi peralihan kelok. Dan sekarang untuk B punya, macam tadi, kan kita akan sebut keseimbangan pasaran kan. Jadi sekarang pun sama, kita akan huraikan keseimbangan pasaran yang baharu. Tetapi pelajar kena fokus, ini adalah berkaitan dengan E1 ya. Okey, jadi kita pun huraikan. Keseimbangan pasaran yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kelok permintaan domestik DD bersilang dengan kelok penawaran yang baharu, okey, iaitu SD tanpa M, di mana harga keseimbangan dia adalah P1 dan kuantiti keseimbangan dia adalah Q1. Okey, jadi pelajar pun huraikan, okey, yang ini E1, pastikan anda ada sebut DD bersilang dengan S D tanpa M. Okey, kemudian harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu adalah Q1. Okay, jadi sekarang bahagian C ini ada beberapa perkara yang kita perlu fokuskan. Okey, bahagian ini pentingnya, saya buat satu star dekat sini dulu. Okay, apa yang kita perlu fokuskan dekat sini? Okay, yang pertama, satu roman itu saya nak anda tengok dari segi harga. Harga dia sekarang adalah dekat mana? Yang ini anda boleh rujuk semula pada harga keseimbangan tadi, harga dia adalah P1. Jadi, kita pun beritahu bahawa harga dia adalah P1. Selain fokus daripada harga, ada lagi beberapa perkara yang kita akan fokuskan. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan penggunaan domestik. Kan tadi Miss ada sebut domestik itu bermaksud tempatan kan? Okey, kita akan cuba tengok pada tingkat harga P1 itu penggunaan domestik dia berapa. Dan selain daripada itu, 3 roman yang kita akan kaji itu adalah berkenaan dengan keluaran domestik. Okay, and lastly, nanti kita akan fokus import kita adalah berapa. Jadi ini adalah 4 perkara yang kita akan kaji nanti. Kan tadi Miss kata, harga kita adalah P1 kan. Jadi nanti apa-apa pun pelajar kena fokus dah mula daripada P1 sahaja dan cuba tengok penggunaan domestik. Anda kena fikir penggunaan. Dia berkaitan dengan pengguna ke pengeluar? Sudah kata penggunaan, mestilah pengguna kan. Jadi dekat sini
Memandangkan anda sebut dia adalah berkaitan dengan pengguna, maka nanti kita akan kaji dari segi kelok permintaan, kelok DD. Okey, kemudian bagi keluaran domestik pula, keluaran berkaitan dengan pengeluar kan. Jadi pengeluar itu nanti kita akan kaji dari segi penawaran. Okey, jadi ini adalah S. Tetapi pelajar kena tengok, sudah kata ini adalah domestik. Bermaksud ini adalah kelok D, dan kelok S ini dia adalah rujuk kepada kelok S, D. Disebabkan perkataan domestik itu. Dengan reti kata lain, nanti pelajar kena mula daripada P1 dan kita akan tengok bila masanya kita akan sentuh dengan kelok permintaan domestik dan juga penawaran domestik. Okey, sekarang kita akan fokus dari segi kelok dia. Okey, ini ya P1 ya. Okey, kita mula daripada P1, kita bagi dia jalan lah. Okey, jalan sentuh ini. Ya, sila tengok kelok ini. Ini kelok apa? ST. Jadi anda buat dotted line, sambung ke bawah dan labelkan dia sebagai Q3 katakan. Okey, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, tak boleh ke kalau saya nak label Q2? Boleh saja, tak ada masalah. Okey, tapi pastikan anda huraikan berdasarkan raja anda. Dan sekarang Miss labelkan Q3, anda cuba tengok ini adalah SD. Jadi SD itu merujuk dia adalah berkaitan dengan keluaran domestik. Okey, jadi Miss akan pun isikan keluaran domestik sama dengan Q3. Okey, kita sambung. Bagi dia terus jalan lagi sehingga sentuh kelok permintaan domestik ya. Jalan. Tengok yang ini. Walaupun anda kata, oh Miss, ini ya kelok SD tanpa N. Tetapi kan tadi saya sudah kata kita hanya fokus 2 kelok sahaja. Dua-dua pun berkaitan dengan domestik. Satu yang berkenaan dengan penawaran domestik dan lagi satu adalah berkenaan dengan permintaan domestik iaitu penggunaan domestik. Jadi anda cuba tengok titik ini. Ya, dia ada sentuh DT kan? Bermaksud pada masa itu, okey, kita boleh kata bahawa penggunaan domestik sama dengan Q1. Okey, jadi Miss pun isikan ini adalah Q1. Okey, sekarang untuk bahagian yang anda kena fokus ini, anda sudah boleh tentukan dari segi tingkat harga, begitu juga dengan penggunaan domestik dan juga keluaran domestik. Sekarang yang kita nak fokus berkaitan dengan import pula. Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok P1 ya. Okey, kita jalan-jalan sentuh sini. Okey, sentuh kelok S kan? Okey, jadi ini sebenarnya adalah merujuk S. Okey, QS lah. Kemudian kita sambung, kita jalan lagi. Sentuh yang ini, tadi kan kita kata ini sentuh kelok permintaan domestik kan? Bermaksud ini sebenarnya adalah kuantiti diminta. Jadi sebenarnya pada tingkat harga P1 ini berlakunya ketidakseimbangan sebab kita dapati bahawa di mana QD dengan QS dia tidak sama dan anda sepatutnya boleh tentukan berlakunya lebihan apa. Cuba tengok, ini QD, ini QS. Kan QD melebihi QS kan? Jadi bermaksud bahagian ini sebenarnya berlakunya lebihan permintaan. Okey, kan tadi Miss kata ini adalah pasaran bagi sesuatu barang kan? Bermaksud dekat pasaran berlakunya lebihan permintaan bagi barang berkaitan. Jadi, apakah tindakan yang boleh dibuat untuk menampung lebihan permintaan ini? Ya, okey, sebab kita tak boleh kata sebab kalau kita tak menampung lebihan permintaan ini, nanti harga dia akan capai ke P0 pula. Jadi untuk pastikan dia sekarang berada di P1 ini, harga dia tak ubah kan? Untuk menampung lebihan permintaan yang wujud di pasaran ini, kita sebenarnya akan import. Okey, dengan reti kata lain, lebihan permintaan yang wujud di pasaran itu dia sebenarnya adalah sama dengan import. Okey, jadi kita boleh dapati bahawa
lebihan permintaan sebanyak Q3, Q1 kan? Ataupun kalau anda nak sebut Q1, Q3 pun boleh sahaja. Dengan reti kata lain, lebihan permintaan ini sama dengan import. Maksudnya import kita pun sama, iaitu Q3, Q1. Okey, jadi kita pun dapat import dia Q3, Q1. Ataupun Q1, Q3 pun boleh sahaja. Okey, jadi bahagian ini tadi yang Miss sudah tekankan, ini adalah penting. Pastikan anda boleh tentukan bahagian yang perlu fokus ini melalui raja. Ada tambahan sikit, kan tadi saya kata ini adalah selepas PAP kan? Yang ini adalah selepas PAP, tetapi pada masa itu cukai import masih belum dikenakan. Dengan reti kata lain, selepas PAP ini adalah tanpa tarif. Kan tadi Miss kata cukai import itu adalah tarif kan? Bermaksud sekarang tarif masih belum dikenakan lagi. Okey? Yang seterusnya yang kita akan fokuskan juga sama adalah selepas PAP, tetapi kali ini yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan adanya tarif dikenakan. Maksudnya kerajaan sudah campur tangan dan kenakan cukai terhadap barang import. Jadi kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, jadi sekarang Miss nak pelajar cuba fikirkan secara logiknya. Okey, sekarang kerajaan kenakan cukai. Okey, apabila kerajaan kenakan cukai, ini merupakan penentu yang berkenaan dengan dasar kerajaan. Semester 1 anda pernah belajar, ada cukai dan juga ada subsidi. Sekarang yang kita fokus ini adalah berkaitan dengan cukai. Cuma kita spesifik ini adalah cukai import. Kalau katakan kerajaan kenakan cukai terhadap sesuatu barang, dari segi penawaran dia bertambah ke berkurang? Ya, mestilah semakin berkurang kan, sebab kos dia sudah meningkat. Kalau penawaran berkurang, bermaksud kelok penawaran itu akan beralih ke sebelah kiri. Dari mana ke sebelah kiri itu? Kan tadi kita kata kelok kita yang terkini adalah SD tanpa M. Bermaksud anda fokus kelok ini dan sekarang tunjukkan dia beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok penawaran yang baharu itu dan pastikan dia beralih ke sebelah kiri. Okey, pastikan dia adalah selari ya. Okey, jadi yang ini adalah kelok penawaran yang baharu. Okey, jadi S. Lepas itu, ini adalah dengan tarif. Jadi saya akan labelkan ST. T ini adalah merujuk kepada tarif ya. Okey, dan jangan lupa kena tunjuk kelok penawaran yang beralih ke sebelah kiri kan. Jangan lupa kena tunjuk anak panah, sangat penting. Ya, dari ST tanpa M ke ST. Okey, juga sama. Okey, kita akan tentukan keseimbangan yang baharu. Okey, dekat sini. Ini adalah E2. Okey, juga sama kita akan tentukan harga keseimbangan yang baharu dan juga kuantiti keseimbangan yang baharu. Okey, yang ini P2 dan buat dotted line sambung ke bawah. Okey, ini pula adalah Q2. Okey, jadi sekarang anda tahu kenapa tadi Miss tak nak label Q2 dekat sini. Sebab tujuan saya sebenarnya nak reserve Q2 itu supaya dia samalah dekat sini E2, P2. Bagi semua sama. Okey, jadi sekarang juga sama kita akan huraikan raja dulu. Okey, cuba ingat ya, sekarang kita nak fokuskan peralihan kelok itu. Kenapa kelok dia beralih? Cuba tengok dengan tarif kan. Jadi sekarang kita akan sebut selepas tarif dikenakan. Okey, pengenaan tarif ini dia sebenarnya akan menyebabkan penawaran bagi sesuatu barang akan turun. Okey, kalau penawaran turun, nanti kita akan kaitkan dari segi peralihan kelok ya. Jadi kelok penawaran akan beralih. Okey, beralih ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Dari, okey, cuba tengok semula raja anda. Dari SD tanpa M ke ST. Okey, jadi kita pun spesifik sikit.
SD tambah M, lepas tu ke ST. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan peralihan kilo. Okey, huraian untuk selepas PAP dengan tarif ini sebenarnya lebih kurang sama dengan yang ini. Okey, kita cuba tengok semula ya. Kan tadi pada awal kita cerita pasal peralihan kilo kan? Kemudian diikuti dengan keseimbangan pasaran yang baharu dan nanti kita akan cuba fokus daripada aspek-aspek tertentu. Jadi huraian bagi selepas PAP dengan tarif pun sama. Selepas kita huraikan pasal peralihan kilo ini, nanti kita juga akan huraikan keseimbangan pasaran yang baharu. Okey, jadi sekarang kita pun fokus untuk B, keseimbangan pasaran baharu. Tetapi walaupun dia nampak sama, dua-dua pun keseimbangan baharu, tetapi pelajar kena tekankan ini adalah untuk E2. Okey? Jadi sekarang kita cuba tengok E2 ya. Keseimbangan pasaran baharu tercapai pada titik E2 apabila kilo permintaan domestik DD bersilang dengan kilo penawaran baharu. Okey, yang ini dengan tarif ya ST pada harga keseimbangan P2 dan kuantiti keseimbangan Q2. Pastikan anda huraikan 5 perkara ini. Ini satu E2, DD, ST, P2 dan juga Q2. Okey, yang ini DD, lepas tu bersilang ST, lepas itu ada P2, ada Q2. Okey, ada 5 perkara kan Miss kata kan? 1, 2, 3, 4, 5. Selepas anda huraikan pasal keseimbangan pasaran yang baharu ini, ya, kita akan fokus dari aspek-aspek tertentu. Jadi bagi aspek pertama yang kita akan fokuskan, ingat kita nak tengok dari segi harga dulu ya. Kita tengok dari segi P. Selepas itu, apa lagi yang kita nak tengok? Ya, kita akan fokus tentang penggunaan domestik ataupun penggunaan tempatan. Okey, kemudian diikuti dengan keluaran domestik. Ada permintaan, mestilah ada penawaran kan? Okay, and the last one, kita akan kaji dari aspek import. Juga sama, hanya 4 perkara ini saja yang kita akan fokuskan. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok harga yang terkini itu P2 kan? Jadi kita pun sebut, okey, harga dia sekarang adalah P2. Bermaksud nanti apa-apa pun kita akan mula dengan P2 dulu. Dan nanti pastikan anda akan sentuh berkaitan dengan penggunaan domestik. Penggunaan, ingat dia berkaitan dengan kilo DD dan domestik kan? DD. Lepas itu keluaran domestik. Keluaran ini berkaitan dengan pengeluar. Okey, penawarannya S dan domestik ini D juga. Bermaksud daripada P2 ini nanti kita akan buat dotted line bagi dia jalan sehingga kita sentuh kilo DD dan lagi satu adalah SD. Okey, P2. Inilah P2. Okey, jadi mula bagi dia jalannya. Jalan sentuh. Okey, ada sentuh 1 kilo. Cuba tengok kilo apa ni? Ya, SD. Jadi buat dotted line ke bawah dan labelkan ini adalah Q4. Okey, jadi sekarang anda pun tahu bahawa Q4 ini sebenarnya merujuk kuantiti ditawar kan? Okey, dia adalah merujuk kepada keluaran domestik. Jadi pelajar pun isikan keluaran domestik kita sama dengan Q4. Okey, ini keluaran domestik Q4. Juga sama, sekarang kita akan sambung dotted line itu. Okey, dan pastikan anda sentuh kilo DD. Fokus kilo DD ya. Okey, dekat P2 sini terus bagi dia jalan sentuh. Okey, tengok titik ini. Walaupun memang sentuh ST tetapi itu bukan yang kita fokuskan. Kita fokus DD. Ya, kilo DD juga melalui titik sini kan. Berapa tu?
Ya, Q2. Bermaksud dekat sini, kita punya penggunaan domestik sama dengan Q2. Okey, kita isikan penggunaan domestik Q2. Okey, juga sama, kita nak tengok import kita berapa. Kan tadi Miss kata, import itu sebenarnya merujuk kepada lebihan permintaan kan. Okey, jadi sekarang kita nak cari lebihan permintaan pada tingkat harga P2 dulu. Okey, yang ini ya, Q2 ini tadi sentuh kilo DD kan. Jadi sekarang ini adalah QD ya. Okey, fokus apa yang ditulis dengan warna hijau sahaja sebab kita tengah kaji P2 dan sekarang anda dapati bahawa QD dengan QS, dua-dua ini adalah tidak sama. Bermaksud berlakunya ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan yang kita dapat itu, kita dapati bahawa QD melebihi QS. Okey, jadi kalau QD melebihi QS, ya bahagian sini ya. Ya, sekali lagi berlaku lebihan permintaan pada tingkat harga P2. Untuk menampung lebihan permintaan ini, ya kita akan import. Dengan reti kata lain, import kita sama dengan Q4, Q2 ataupun anda kata Q2, Q4 pun boleh sahaja. Okey? Jadi kita pun isikan import Q2, Q4 ataupun anda tulis Q4, Q2 pun boleh saja, tak ada masalah. Okey, jadi secara keseluruhan kita pun telah selesai huraikan raja ini. Tetapi anda cuba tengok yang kita fokuskan, kita nak cerita pasal kesan tarif ini. Bermaksud untuk peringkat yang terakhir nanti, kita akan kaji dari aspek kesan dia. Ini yang keempat, kita akan tulis pasal kesan tarif. Okey, berkaitan dengan kesan tarif ini, kita sebenarnya akan buat perbandingan. Apa yang kita akan bandingkan? Kita sebenarnya akan bandingkan antara yang kedua ini, bahagian yang kita nak fokuskan, dengan yang ketiga selepas PAB dengan tarif yang kita fokuskan, empat perkara ini. Okey, kenapa? Sebab dia kata kesan tarif kan. Bermaksud kita bandingkan selepas PAB tanpa tarif, lepas tu bandingkan selepas PAB juga. Tapi kali ini dengan adanya tarif. Itu adalah kesan tarif dia. Okey, jadi sekarang Miss akan masukkan bahagian yang kita fokus ini di bahagian kesan dulu. Okey? Okey, kita akan tengok dari segi harga. Okey, kemudian diikuti dengan penggunaan domestik. Okey, dan sambung dengan yang ketiga iaitu keluaran domestik. Dan yang keempat itu adalah berkaitan dengan import. Okey, jadi sekarang kita akan fokus empat perkara ini dulu. Kesan ini ingat nanti kita akan bandingkan antara selepas PAB sebelum tarif dan selepas PAB itu dengan adanya tarif. Kita akan tengok dari segi tingkat harga dia dulu, nak tengok harga dia naik ke turun. Okey, kita cuba tengok dari segi P dulu ya. Okey, kita cuba tengok harga dia. Okey, kan tadi selepas PAB tanpa tarif itu harga dia P1. Dan sekarang dengan adanya tarif, harga dia sudah jadi P2. Anda cuba tengok dari segi raja. Dari P1 ke P2, kita dapati bahawa harga sudah meningkat selepas tarif dikenakan. Fikir logik tak? Kalau katakan cukai dikenakan, harga sesuatu barang mestilah meningkat. Betul. Okey, kita juga boleh buktikan melalui raja. Jadi jawapan anda untuk bahagian kesan tarif ini, anda pun sebut harga dia, okey tulis, harga dia meningkat. Lepas tu tulis daripada P1 ke P2. Itulah jawapan dia. Okey, itu kesan tarif. Kemudian juga sama, kita akan tengok dari segi penggunaan domestik. Cuba tengok penggunaan domestik yang asal itu dia tanpa tarif ya adalah Q1. Apabila tarif dikenakan, dia sudah jadi Q2. Okay, kita cuba tengok.
Dari Q1, sini Q1 kan ke Q2. Penggunaan domestik sudah berkurang. Cuba fikirkan logik ke tidak? Sebab kita kata harga meningkat. Kalau harga meningkat, kalau tengok dari segi permintaan dia sepatutnya turun kan? Dan penggunaan ini memang dia adalah berkaitan dengan permintaan. Jadi betul lah dia memang akan turun. Okey, jadi kita pun beritahu bahawa penggunaan domestik telah menurun daripada Q1 ke Q2. Okey, penggunaan domestik ya turun daripada Q1 ke Q2. Okey, untuk bahagian kesan ini ingat anda hanya cuba bandingkan antara 2 dengan 3 sahaja. Selepas PAP tanpa tarif dan selepas PAP dengan tarif. Okey, untuk keluaran domestik pun sama ya. Cuba tengok ya, yang kedua ini selepas PAP tanpa tarif, keluaran domestiknya sekarang adalah Q3. Okey, kalau dengan adanya tarif, keluaran domestik dia sudah jadi Q4. Which means from Q3 to Q4. Okey, tengok dari segi raja. Daripada Q3 ke Q4. Kita dapati bahawa dia sudah meningkat. Cuba tengok, kalau harga meningkat, mestilah kita kata pengeluar akan meningkatkan keluaran kan? Okey, jadi logiklah kita pun beritahu bahawa keluaran domestik telah meningkat dari Q3 ke Q4. Okey, keluaran domestik naik. Okey, kemudian daripada Q3 ke Q4. Okey, cuba tengok dari segi import macam mana. Import asalnya Q3 Q1. Sekarang punya import sudah jadi Q2 Q4. Okey, cuba tengok dari segi raja dia. Tadi Q3 Q1, okey, yang warna biru ini, dan sekarang sudah jadi Q4 Q2. Bermaksud asal dia anda cuba tengok dari sini ke sini. Sekarang tengok yang warna hijau punya dari sini ke sini. Semakin berkurang kan? Jadi kita pun beritahu bahawa import sudah menurun daripada Q3 Q1 kepada Q4 Q2. Cuma sekarang kita nak fikir logik ke tidak. Cuba fikirkan, kalau cukai import dikenakan, import akan berkurang kan? Jadi betul lah dan kita boleh buktikan melalui raja. Okey, jadi sekarang pelajar pun tulis pada jawapan anda. Kita pun sebut import dia sudah jatuh daripada Q3 Q1 kepada Q4 Q2. Jadi itu adalah berkaitan dengan kesan tarif yang 4 aspek yang kita kaji ini adalah daripada bandingan selepas PAP tanpa tarif dan selepas PAP dengan tarif. Ada beberapa perkara yang Miss akan tambah lagi. Ada lagi 2 perkara. Okey, yang 2 perkara ini sebenarnya adalah berkaitan dengan yang kelima itu. Kan, ini adalah tarif, iaitu cukai yang dikenakan terhadap barang import. Okey, cuba fikirkan, cukai yang dikenakan ini nanti siapa yang akan dapat? Mestilah kerajaan kan. Jadi sekarang aspek yang kelima itu saya akan kaji dari segi hasil kerajaan. Okey, ingat ya, hasil kerajaan ini sebenarnya adalah daripada cukai dan cukai yang kita sekarang spesifik itu adalah cukai import iaitu tarif. Okey, cuba tengok dari segi hasil kerajaan dulu. Kita tengok dari segi raja dia ya. Okey, sekarang anda cuba tengok sebelum tarif dikenakan P1, selepas tarif dikenakan P2. Which mean from P1 to P2, gap ini ya, ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada tarif per unit. Maksudnya satu unit itu tarif dia berapa? Okey, dan tadi saya sudah kata apa ini tarif? Dia adalah cukai dan cukai ini adalah dikenakan terhadap barang import. Jadi sekarang Miss nak tanya, import kita yang terkini itu adalah berapa? Kan tadi kita sudah bincang daripada Q3 Q1 kepada Q4 Q2. Inilah yang terkini.
Dan anda boleh nampak import ini dia sebenarnya adalah kuantiti. Okey, jadi hasil yang anda sudah belajar masa semester 1 kan anda sebut itu adalah P darab dengan Q. Okey, hasil itu TR kan, P darab Q. Tetapi sekarang hasil yang kita fokus itu bukan untuk hasil pengeluar. Dia adalah hasil kerajaan. Jadi kerajaan macam mana dapatkan hasil? Cukai dikenakan. Cukai apa? Cukai ini adalah cukai barang import iaitu tarif. Jadi tarif per unit, bahagian sini ya yang warna merah punya. Okey, ini cukai per unit. Dan kita akan darab dengan kuantiti. Dan kuantiti dekat sini dia adalah merujuk kuantiti barang yang import tu. Yang warna hijau itu, Q4, Q2. Sebab itu adalah barang yang kita import untuk yang terkini punya. Okey, jadi kita sudah dapati harga, okey, ini paksi harga kan, jadi sini harga, tapi ingat harga ini dia sebenarnya adalah tarif per unit dan kita darab dengan kuantiti sebab paksi ni kan kuantiti kan. Cuma pelajar kena spesifik, kuantiti ini adalah kuantiti import, kita guna tarif per unit darab dengan kuantiti import dia, okey, nak cari luas dia. Okey, yang kawasan yang warna merah ini sebenarnya adalah merujuk hasil kerajaan. Okey, jadi kita boleh letak simbol untuk dia ya. Sini E2 kan? Sini tak ada apa, jadi saya boleh letak A. Okey, sini pula akan jadi B. Sini pula akan jadi C. Okey, kalau nak cari luas anda guna yang ini, darab sini sajalah. Okey, jadi sekarang sebab kita tengah bincang melalui esei kan, macam esei. Jadi saya akan beritahu bahawa hasil kerajaan ini boleh ditunjukkan melalui A, B, C, E2. Okey, saya ulang. Hasil kerajaan sama dengan A, B, C, E2. Dan anda sebenarnya boleh lorekkan kawasan ini juga. Okey, jadi sekarang Miss akan masukkan maklumat dia. Okey, jadi hasil kerajaan ini sama dengan A, B, C, E2. Okey, ingatlah itu adalah hasil kerajaan. Kalau katakan anda dengan jawab soalan kuantitatif, ingat rumus dia. Rumus dia adalah tarif per unit, kemudian kita darab dengan kuantiti import. Ingat ya, sekali lagi saya ulang, hasil kerajaan sama dengan tarif per unit darab dengan kuantiti import. Itu kalau anda tengah jawab soalan kuantitatif. Sebab Miss pernah kata kalau kuantitatif ingat sentiasa kena bagi rumus kan? Inilah rumus dia. Okey. Selepas kita tengok dari segi hasil kerajaan, ada lagi satu perkara yang saya boleh kaitkan. Okey, tengok yang ini ya. Import sudah turun. Kalau import sudah turun ini, nanti saya akan kaitkan dari segi imbangan perdagangan. Okey, ataupun akaun barangan. Okey, sekarang anda cuba tengok. Import sudah turun. Import sudah kurang. Jadi cuba bayangkan imbangan perdagangan ini nanti dia akan menjadi semakin baik ke, bertambah baik ke ataupun bertambah buruk. Okey. Kalau anda tak pasti, fikir semula. Import. Kalau kita import barang, bermaksud kita beli barang. Kita beli daripada negara asing. Kalau kita beli barang, bermaksud kita kena bayar. Jadi sekarang pembayaran yang dibuat sudah turun. Kalau pembayaran yang dibuat sudah turun itu, bermaksud nanti dia akan menyebabkan imbangan perdagangan kita akan menjadi semakin baik. Jadi jawapan anda boleh tulis. Imbangan perdagangan bertambah baik. Bagi tahu kenapa? Kerana, sambung dengan ini. Kerana import sudah turun. Jadi itu adalah huraian keseluruhan lah. Bagi kesan tarif itu melalui raja. Jadi saya ulang sekali lagi. Pada mulanya kita sediakan raja yang sedemikian. Lepas tu kita ada sebelum PAB. Yang pertama ini dulu. Lepas tu diikuti dengan yang warna biru punya iaitu selepas PAB. Tapi masa itu tanpa tarif lagi. Dan kemudian selepas PAB dengan adanya tarif.
Jadi huraian anda yang pertama itu sebelum PAB kita huraikan, okey, seperti biasa sahaja, ini yang simple. Kemudian yang kedua itu kita huraikan selepas PAB tanpa tarif. Pastikan ada peralihan kelok, ada keseimbangan pasaran dan ada bahagian ini yang kita fokuskan. Ada 4 perkara. Ada harga, penggunaan domestik, keluaran domestik dan juga import. Okey, dan kemudian selepas PAB dengan tarif juga sama. Okey, ada peralihan kelok, ada keseimbangan pasaran yang baharu dan ada juga bahagian yang kita fokuskan juga sama, ada 4 perkara, harga, penggunaan domestik, keluaran domestik dan juga import. Okay, and lastly, okay, kita akan tengok dari segi kesan. Kesan dia yang 4 pertama itu adalah bandingan antara selepas PAB tanpa tarif dengan tarif, dan 2 lagi itu kita akan kaji dari segi hasil kerajaan dan juga imbangan perdagangan. Okay, itulah keseluruhan dia. Okay, lagi satu perkara yang saya nak tambah sikit ya. Kan tadi Miss ajar anda, okay, kalau katakan, okay, kita jalankan PAB, kita kata kilo dia beralih ke kiri ke kanan kan. Okay, kadang-kala anda akan jumpa soalan di mana anda tak akan nampak kilo ini. Tak akan nampak kilo itu beralih ke kiri ke kanan punya. Apa yang anda akan nampak? Okay. Saya guna yang warna biru ini ya. Okay, anda kan ini tak ada yang anda nampak dia berkelok macam ini saja. Okay, maksudnya yang warna biru punya ini, yang ini tak ada. Okay, dan mungkin kadang-kadang anda hanya nampak kelok yang ini. Walaupun anda nampak kelok dia macam ini, jangan rasa panik. Dia sebenarnya bagi konsep yang sama. Sebab kan tadi kita kata selepas kelok dia beralih ke sebelah kanan, kan kita kata, ini kita fokus apa? Harga dia P1 kan? Bermaksud pada masa itu memang tengok harga dia P1, tapi kelok dia hanya sedemikian sahaja. Kalau anda tak biasa kelok yang sedemikian, anda boleh tambah buat titik ini, tambah balik I1, buatlah SD tambah M. Okey, begitu juga untuk selepas PAB dengan tarif. Okey, yang anda nampak, anda mungkin nampak kelok yang sedemikian saja. Okey, dan anda tak akan tengok yang ini dah. Ini tak ada. Kelok dia beralih ke sebelah kiri punya tadi kata. Ini tak ada. Okey, dan kadang-kadang mungkin anda jumpa kelok yang macam ini. Juga sama. Kan tadi selepas PAB dengan tarif, kita kata harga dia P2 kan? Jadi anda cuba tengok. Memang sini P2 pun. Jadi dia sebenarnya memberi maksud yang sama sahaja. Okey, jadi kesimpulan dia Miss nak beritahu, mungkin anda akan nampak wujudnya peralihan kelok yang ke sebelah, ke kiri ke ataupun ke kanan, ataupun kadang-kala mungkin anda jumpa kelok yang sedemikian, dia sebenarnya sama. Ini ST, yang ini adalah SD tambah M. Konsep dia sama sahaja. Okey, jadi anda sebenarnya boleh ikut cara pertama yang Miss tunjukkan itu, ataupun anda nak lakar kelok yang sedemikian pun sebenarnya boleh diterima. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan kesan tarif melalui raja. Okey? Okey, jadi berkaitan dengan kesan tarif melalui raja, kita pun telah selesai bincang bahagian ini. Okey, jadi yang seterusnya kita akan fokus tentang bukan tarif. Yang kita akan fokuskan adalah berkenaan dengan kuota. Ingat, bukan tarif itu bermaksud dia bukan cukai ya. Okey? Jadi sekarang kita cuba tengok apa itu sebenarnya kuota. Kuota, definisi dia. Dia sebenarnya merupakan sekatan perdagangan yang menghadkan kuantiti maksimum. Ingat, kalau sebut kuota sahaja, dia adalah berkenaan dengan kuantiti. Okey, itu kata kunci dia bagi barang yang diimport. Maksudnya kita akan hadkan barang yang diimport itu, tapi kali ini adalah fokus dari segi kuantiti dia. Maksudnya kalau import barang tersebut boleh, cuma ada had dari segi bilangan dia. Okey, itu berkaitan dengan kuota. Dan sekarang kita akan teruskan berkenaan dengan embargo.
Apa itu embargo? Definisi dia. Dia adalah dasar yang menyekat kemasukan sebenarnya, okey, terhadap barang import dari negara tertentu. Bermaksud kita wujudnya halangan perdagangan bagi barang daripada sesebuah negara. Okey, kita cuba tengok satu contohnya. Malaysia menyekat barang import dari Israel. Okey, bermaksud dekat sini kita sebenarnya tak ada hubungan, okey, ataupun kita kata tak ada hubungan perdagangan lah, okey, dengan negara Israel. Dan kalau anda cuba tengok pasport anda, kalau anda mempunyai pasport kan, okey, memang warga negara Malaysia tidak dibenarkan masuk negara Israel. Okey, sebab kita memang tak ada hubungan, okey, hubungan dagangan ke, hubungan diplomatik ke dengan negara Israel. Okey, jadi itu adalah embargo. Okey, maksudnya dia adalah berkenaan dengan halangan dagangan. Okey, kita sambung yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kawalan pertukaran asing. Okey, cuma Miss nak terangkan sikit berkaitan dengan pertukaran asing ini. Sebenarnya nanti anda akan belajar dengan lebih lanjut bagi subtopik yang seterusnya. Okey, iaitu pada 7.3 nanti. Okey, cuma sekarang kita cuba perkenalkan sikit, okey, berkaitan dengan kawalan pertukaran asing ini. Kawalan pertukaran asing, cuba tengok dari segi definisi dia. Dia sebenarnya merupakan tindakan bank pusat. Ingat, bank pusat ini adalah merujuk kepada bank negara yang menghadkan penjualan mata wang asing. Okey, kalau anda nampak mata wang asing ini, bermaksud dia sebenarnya adalah mata wang negara lain. Misalnya US dollar ke, pound sterling ke, okey, China renminbi ke dan sebagainya. Janji bukan ringgit Malaysia sahaja. Okey, maksudnya dia hadkan penjualan mata wang asing itu kepada para pengimport. Maksudnya para pengimport ini adalah merujuk kepada warga negara Malaysia. Okey, dia sekarang nak import sesuatu barang dari negara asing. Kalau katakan kita nak beli barang, contoh daripada Amerika Syarikat, kita kena bayar US dollar kan? Macam mana pengimport ini ada US dollar? Okey, nanti dia sebenarnya akan tukarkan mata wang negara dengan mata wang asing. Okey, jadi sekarang kalau katakan bank pusat ini dia menghadkan penjualan mata wang asing kepada para pengimport ini. Bermaksud pengimport ini nanti dia tak dapat import barang yang begitu banyak daripada Amerika Syarikat. Okey, kita cuba tengok huraian dia. Tengok sini. Tujuan dia adalah untuk kurangkan keupayaan mengimport. Seperti apa yang Miss telah jelaskan tadi itu. Okey. Contohnya, bank pusat menghadkan penjualan pound sterling kepada pengimport. Okey, kalau pound sterling ini, dia sebenarnya merujuk kepada mata wang asing bagi UK ya, United Kingdom. Okey, jadi sekarang dia kurangkan penjualan pound sterling. Okey, selain daripada kurangkan ataupun menghadkan penjualan pound sterling itu, okey, kita cuba tengok. Bank pusat, dia sebenarnya juga boleh menjual mata wang pound sterling kepada pengimport pada kadar yang lebih tinggi. Okey, maksudnya daripada currency yang biasa itu, dia jual dengan lebih harga yang lagi tinggi. Bermaksud nanti dia akan menyebabkan harga import bertambah mahal. Dan tindakan ini sebenarnya kita nak kurangkan import. Jadi ini adalah dengan melalui bukan tarif iaitu kawalan pertukaran asing. Okey? Dan untuk yang terakhir kita akan fokus pasal subsidi ekspor. Subsidi ekspor, kita cuba tengok dari segi definisi dia. Dia sebenarnya merupakan sokongan kerajaan. Okey, dan sokongan kerajaan ini adalah kepada pengekspor. Okey, ingat pengekspor ini dia sebenarnya adalah pengeluar tempatan. Cuma barang yang dia hasilkan itu nanti dia akan jual ke negara asing. Okey, untuk meningkatkan daya saing ekspor. Meningkatkan daya saing ini bermaksud barang kita yang dipasarkan di antara bangsa itu mampu bersaing dengan barang-barang yang dikeluarkan oleh negara lain. Mampu bersaing itu maksudnya mampu bersaing dari segi harga ke, itu salah satu. Okey, sebab biasanya pengguna suka membeli barang di mana harga dia lebih rendah kan?
dengan adanya subsidi ekspor ini, dia sebenarnya akan menyebabkan harga ekspor akan jadi lebih murah. Okey? Kita cuba tengok contoh bagi subsidi ekspor. Misalnya, allow ekspor, bayaran subsidi terus, pinjaman dan juga insentif cukai. Okey, jadi itu adalah contoh-contoh lah bagi subsidi ekspor. Okey, sekarang kita cuba tengok yang keseluruhan berkaitan dengan jenis dan kesan ini. Jadi jenis yang kita kaji adalah jenis bagi dasar perlindungannya. Okey, jadi jenis dasar perlindungan ini kita ada tarif dan juga bukan tarif. Tadi anda pun sudah belajar tarif ini, kita ada dua, iaitu yang spesifik berkaitan dengan cukai tetap. Lepas tu kita ada tarif ad valorem, iaitu cukai per kadar. Dan kemudian pelajar pun sudah tengok kesan tarif ini melalui lakaran raja dan pastikan anda praktis lakar raja tersebut. Okey, kemudian kita juga ada bukan tarif, di mana bukan tarif ini kita ada kuota, embargo, kawalan pertukaran asing dan juga subsidi ekspor. Jadi itu adalah keseluruhan bagi jenis dasar perlindungan dan kesannya. Ingat, kesan dekat sini kita hanya fokus terhadap kesan tarif sahaja. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi subtopik yang berkaitan dengan dasar perlindungan untuk 3 Roman, jenis dan kesan ini. Jikalau anda suka penerangan MIS dan rasa penerangan MIS adalah mudah difahami, jangan lupa sila beri sokongan kepada MIS dengan subscribe channel saya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah anda tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti MIS akan baca dan balaskan komen anda. Okey, setakat ini saja untuk pembelajaran kita hari ini dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.